amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia, dan martabak zuhud itu tiga perkara. Gitu. Dan martabak zuhud itu tiga perkara. Pertama, bahawa ia meninggalkan akal dunia padahal hatinya cenderung kepada dunia. Tetapi disungguhinya pada menghilang akal dunia itu di dalam hatinya, inilah permulaan zuhud. Tinggal dunia sedekah hati masih nak kepada dunia. Tinggal kepada kemewahan, tinggal kepada gapo, tetapi hati masih nak benda tu. Hati masih nak, tetapi mula dah mujahadah, mula dah nak buat benda-benda yang lebih daripada diri kita. Maka ni permulaan zuhud, permulaan belajar jadi zuhud. Tak zuhud lagi, tak lagi, baru belajar baru. Zuhud ni sifat hati. Saya kepada dunia tak tubik lagi, tapi perbuatan tu buat dah. Dalam hati perut pedam, minat lagi kepitih. Tapi mula dah pitih sedekah kat orang, bui kat orang, bui kat orang. Tetapi dalam hati tu duk suka lagi. Keduanya, bahawa benci hatinya daripada dunia. Lagi tiada cenderung hatinya kepada dunia, kerana ia mengetahui bahawasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat. Keduanya hati mula dah. Di samping dia tak sir, mulut kata tak sir kepada dunia, hati pun mula dah cenderung tak sir dah kepada dunia. Saat ni hati nak lagi, tetapi perbuatan saja. Hak ni hati pun mula cenderung dah tak sir dah kepada dunia. Berarti kalau dia duit pitih kat orang ko, barang-barang dia hilang, dunia hilang daripada diri dia, dia tak terasa lah mana. Dia tak terasa lah mana sebab hamba tak suka dah hilang, tak apa, tak ada masalah apa. Tu. Ni permulaan dah, hati nak jadi zuhud dah. Hati jadi zuhud dah. Tetapi masih tak kuat lagi ni, tak kuat lagi.
Ketiganya, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi ada dan tiada sama juga. Hak ni lagu mana zuhud lagu ni? Tak ada perasaan dengan dunia. Peringkat kedua ni orang kata orang mula-mula merasai perasaan zuhud, maka dia sikit-sikit kecek bab dunia, benci hamba dunia, benci hamba dunia. Biasa orang lagu ni berlaku kepada diri dia kerana apa? Kerana dia kecewa dengan dunia biasanya. Orang pernah ditinggal oleh dunia, maka dia jadi benci ke dunia. Pernah ikut lagu apa dia kena tipu ke orang ke akhir sekali dia jadi lara, jadi gapo pakai benci ke dunia. Hati saya benci ke dunia. Apa dia pernah kena tipu ke dunia. Orang lagu ni masih lagi tak zuhud lah mana lagi. Sekalipun dia tak benci dunia, dia mau zuhud nah. Bak saya lama benci dalam dunia, mau kena tipu lah berapa dia supaya pergi kepada Tuhan dengan cara benci. Ada juga benci ke dunia. Orang lagu ni pergi dengan Tuhan, pergi cari Tuhan kerana dunia tinggal dia. Sebenarnya kadang-kadang hati dia masih nak ke dunia. Tetapi duk sebut benci. Hati dia pun benci ke dunia. Benci hamba dunia. Malah cara. Hidup jadi koksir. Hidup jadi tak cara. Buat apa? Benci ke dunia. Orang lagu ni biasanya dia pernah kena tipu di dunia. Dia tak segi ke Tuhan benar. Tak segi kepada akhirat. Tetapi sebab dunia tinggal dia, maka dia pergi ke akhirat. Sebab dunia tinggal. Kalau dunia tak tinggal dia tak segi akhirat sekali. Maka orang ni seperti orang yang baloh dengan bini muda, pergi cari bini tua. Baloh dengan bini muda. Dia nak bini muda benar. Tapi bini muda dia pun jenis rabuk ke dia, pekung lesung atas kepala. Dia pun sengih-sengih pergi cari bini tua. Kita jangan buat lagu tu dengan akhirat. Kita jangan buat lagu tu dengan Tuhan. Dunia benci kita, dunia pekung kita, baru kita sengih-sengih pergi cari Tuhan. Sebab apa? Kerana dunia hamba dah hamba. Jangan buat lagu tu. Biarlah kita pergi betul dengan Tuhan. Tidak ada tanpa sebab apa. Dunia mari kejar kita pun kita nak pergi cari Tuhan juga. Ni kalau dunia berpaling pada dia, tak sih sangat Tuhan pun nak dunia lagi. Ni tak jujur ni. Ni peringkat ketiga ni tak ada perasaan langsung. Bapa tak ada perasaan. Dia melihat dunia itu juga tanamnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tanamnya bagi akhirat. Maka dunia ni hamba nak buat akhirat berlaku. Bahkan kalau ada dunia pun dia bersyukur, tak ada dunia pun tak ada masalah gapo. Dunia dia tak pernah pandai dunia. Dia duk sentiasa hati dia memandai Allah Taala. Pergi, mari, ada tiada dunia tidak memberi kesan kepada dia. Orang lagu ni orang tak sedok kecek lah dunia depan dia duk nampak Tuhan berlaku. Dunia mari, dunia ada, dunia tak ada, gapo dia tak cak. Musim nyakit, tak musim nyakit, musim kau tu tak ada. Ni kemah orang lagu ni. Hati dia dah duduk dengan Tuhan dah. Dan adalah harta itu padanya seperti air. Dan khazanah Allah Ta'ala seperti laut. Air dengan laut. Dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali. Tiada kepada gemar dan tiada kepada benci. Kerana hati dia sentiasa melihat Allah. Sentiasa melihat Allah. Jadi dunia ini pemberian Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala. Tuhan tak beri pun. Nampak Allah Ta'ala. Seperti kita duk baca doa surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah dah. Kita duk baca doa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Sebagaimana kamu jaga muka aku daripada sujud selain daripadamu, maka kamu jagalah aku daripada meminta selain daripadamu. Sebagaimana mu jaga muka aku, tak beri sujud kepada siapa-siapa, Ya Allah, Ya Tuhanku, jangan beri hamba ni sujud ke orang, minta barang orang. Hina ke diri minta barang orang. Ya Allah, Ya Tuhanku, jangan bala ke aku dengan duduk puji orang makhluk, duduk tengok makhluk. Ya Allah, Ya Tuhanku, jangan uji hamba dengan marah orang yang tak beri kepada hamba. Kita kalau orang beri kita puji.
Kalau orang tak uji kita marah. Jangan uji dengan perasaan lagu tu. Sebaliknya kamulah berada di sebaliknya. Yang memberi pun kamu ahlul ata'i wal mana. Kamulah ahli yang memberinya. Kamulah yang mencegahnya. Biar jadi aku duk muamalah ngamu belakang. Lagu tu. Tu doa surah Waqiah kita dok baca. Faham tak faham suku pasar baca supaya tolong. Tu. Jadi kita kena sentiasa hati tengok Allah Taala. Ni zuhud sungguh ni. Ni deki mucu muluk orang tak wipitih kita. Apa? Kita nampak makhluk tu lagi. Kita nampak makhluk. Sebenarnya Tuhan tak sewi dah tu kita. Bukan rezeki kita. Kalau kita nampak lagu tu, kita tak akan mucu muluk. Bukan rezeki hamba tu. Nak pisah ke apa dia. Ni mucu muluk tak wipitih kat hamba. Berat lagu tu. Nampak kepada makhluk. Ni orang paling sejahtera sekali. Hati paling tenang sekali. Tidak ada perasaan benci. Hak kedua saat ni benci dia. Benci kecewa. Benci ya dunia. Apa kena tipu ke dunia sebenarnya. Dia rasa orang kaya. Kusuk kali jadi papa ke dana. Jadi miskin, jadi tak wali, tiba-tiba pergi mengatik. Apa demo jadi mengatik? Sebab dunia tinggal hamba. Sebenarnya demo ni supaya lagu tu. Perangai tak jogoh pergi cari Tuhan. Lepas pada je tinggal di dunia. Tinggal bini muda, pergi cari bini tua. Orang tua panggil. Lepas tu jujur lagu ni. Ikhlas ke tak nak pergi sebenar? Bukan nak pergi sangat sebab kena tinggal ke dunia. Dunia mari sekali lagi, mepeh juga. Sebenarnya. Dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali. Tiada kepada gemarnya dan tiada kepada beci. Beci pun tak, gemar pun tak ada masalah. Supaya orang ikhlas. Orang ikhlas ni semaya depan orang pun supaya, semaya belakang orang pun supaya. Ya orang buat ibadat ni ada dua, ada tiga. Pertama buat ibadat depan orang. Buat ibadat depan orang, buat ibadat. Depan kawan ni buat ibadat. Buat depan orang ni jadi juru. Hak ni tidak ikhlas. Hak ni riak dipanggil. Kedua, ibadat sembunyi-sembunyi. Depan orang wak lelak tak ibadat, wak lelak kubah. Belakang orang duk ngatik seorang. Duk berzikir, duk gapo. Hak ni juga hamba sembunyi-sembunyi. Bukan hamba tu hamba sembunyi. Tanya sembunyi. Kalau saat ni hamba terai-terai. Terai-terai depan orang baru buat. Maka hamba kepada terai-terai. Kedua, hamba kepada sembunyi-sembunyi. Sembunyi baru pak lelak stay wali. Ketiganya sama bagi dia, terai ataupun gelap sopolah. Dia duduk sembah Tuhan semacam. Sopo bagi dia. Duduk rumah, duduk belakang orang, duduk mana lagu tulah perangai dia sopo tolong. Tak ada berubah gapo. Ni orang ikhlas ni. Dan martabat yang akhir ini iaitu yang terlebih akmal, terlebih sempurna. Dua martabat saat ni ikhlas. Apa dah zuhud dah. Hak saat ni permulaan zuhud. Hati nak ke dunia tapi wak lolok belajar. Apa sebab hamba duduk bawah tarbiyah ke? Tok guru hamba suruh sedekah habis barang-barang hamba. Bui tu gak, bui habis nyawa. Hati nak Allah sayangnya lah. Nampak? Itu peringkat permulaan. Peringkat permulaan yang jadi zuhud. Kedua, jadi beci. Sebab ada kes ni, beci ke dunia ni. Ketiga, steady. Nak saka jadi siapa peringkat lagu ni duk tengok Tuhan semacam. Ni masalah. Nak kos Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini zuhdul arifin. Zuhdul arifin dipanggil. Iaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Ni berat ni. Nak support dah dengan martabat yang ketiga. Tapi martabat yang ketiga masih nampak lagi harta tu pergi mari. Harta boleh, tak boleh. Hilang, goni, kurang. Bertambah. Nampak lagi. Tetapi hak ni zuhud orang arifin. Zuhud daripada selain daripada Allah. Berat. Lepas tu pahala. Zuhud juga tak sih. Pahala pun zuhud juga tak sih. Syurga tak sih. Zuhud belakang. Nak Allah Ta'ala. Sudah. Sama ada sesuatu itu daripada dunia atau daripada akhirat. Hak ni. Zuhud siapa kepada akhirat. Zuhudul arifin. Zuhudnya orang yang kenal Allah Ta'ala. Orang kalau kenal Tuhan, dia tak akan pilih selain daripada Tuhan. Maka akhirat pun dia tak sih. Ni zuhud orang arif. Zuhud hak peringkat martabat ketiga bisa dah. Tapi dia tak kenal lah mana Tuhan. Masih duk nampak lagi harta. Tapi tak ada perasaan dah dia dengan harta.
Gi ada tak apa biasa, nampak selamba biasa. Naik motor ping terbalik. Balik dalam motor. Tak ada nak marah ke apa dia. Ada orang curi motor hangpa. Curi dalam motor nak kata gua no. Gila cari-cari. Nampak. Tak ada perasaan kata ni bisa dah ni. Tapi masih nampak lagi harta gi mari. Hak ni tak nampak langsung, nampak Allah. Iza wajadtallaha fala syai'in fat. Fala syai'an fat. Iza fatallah fala syai'an wajadta. Apabila memboleh Tuhan, tak ada benda hak tak boleh. Apabila mu tak boleh Tuhan, tak ada benda hak mu boleh pun. Okey akhirat. Nak Allah Taala, dunia pun dia zuhud, akhirat pun dia zuhud. Kerana apa? Kerana melihat dunia dan akhirat ini kedua-duanya makhluk Allah. Bukan Allah lagi. Jadi tujuan kita hidup adalah kerana Allah. Zuhud daripada, tak suka daripada selain Allah. Bukan dunia saja, akhirat pun. Kalau buat ibadat kerana ingin kepada syurga, masih tak comel lagi. Tak zuhud lagi hati kita. Sepatutnya zuhud. Dunia kita tinggal dah. Akhirat bila lagi nak tinggal? Kerana kalau kita tinggal dunia, pergi kepada akhirat, makhluk kepada makhluk. Mukawan ila mukawan. Kena pergi kepada mukawin. Tuhan tu sendiri. Baru betul. Baru orang ni, kalau orang ikhlas, baru dia boleh istiqamah. Ingat. Orang boleh istiqamah ni kalau orang ikhlas. Kalau orang buat satu benda, tidak ikhlas, payah dia nak istiqamah. Antara kunci utama istiqamah adalah orang tu ikhlas. Istiqamah tu paling bisa sekali. Khamak tak bisa lagi. Kok bisa sekali istiqamah khairu min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 khamak. Kita duduk khamak-khamak, mati dalam kubur. Tak ada beza. Tetapi kita biasa ya, duduk semayang, puasa, duduk jaga lagu ni. Tak khamak langsung, tapi boleh istiqamah sampai mati duduk lagu ni. Tu lebih baik lagi. Dan hatinya sungguh-sungguh berhadap kepada Allah. Tak pernah berpaling pun daripada Allah. Hati dia 24 jam duk tengok Tuhan semacam. Hati dia 24 jam duk fikir mengenai Allah. Dia tengah buat apa kecek pun kecek. Hati duk gerak-gerak dengan Allah. Ada orang tanya lagu mana kita nak makan, nak buat, nak muamalah dengan makhluk sedekah hati duk dengan Tuhan. Lagu mana nak buat? Katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abah supaya orang lapar nasi. Demo lapar nasi. Lepas tu dia buat kerja, duk makan, duk buat. Lapar nasi, lapar. Lepas tu, adakah lapar nasi jadi tak boleh buat kerja ke apa? Tak. Supaya ingat Tuhan lagu tu. Supaya lapar nasi. Duduk kita duk buat, kita duk nampak macam gerak kau ni, jumpa orang tu, kecek dengan orang tu, buang orang ni. Tapi hati duk guk. Kena berlatih. Kena berlatih. Berlatih sebut la ilaha illallah. Berlatih sebut Allah. Berlatih sebut hu. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat. Pok kita nak jadi orang nombor 4 selalu, pok kita bisa tak bisa. Nombor pertama, tak jadilah mana lagi hak ni. Nombor 2, masih tak ada Tuhan lagi nak beci ke dunia. Buat apa nak becinya? Ketiga, zuhud daripada dunia. Tak jadilah mana. Hamba nak zuhud daripada selain pada Allah. Akhirat pun hamba nak zuhud juga. Nombor 4, pelawak kohong. Hati duduk minat maksiat lagi, tak seduk koya zuhud lah. Berlatih daripada hak mula-mula dulu, naik kedua, naik ketiga, naik keempat. Toleh naik keempat selalu koya ya pok kita ni. Sebab tu kalau baca kitab tasawuf ni pok kita banyak koya. Kok nombor 4 hamba. Nombor 4 tu hamba benar tu. Nampak petai hari yang tipu setan, kita tak aja belajar zuhud, tetapi nya tipu perasaan jadi zuhud dengan Tuhan. Kerana telah diketahui bahawasanya dunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya dan telah dijanjikan oleh Allah. Hamba nak bimbang ke dunia ke apa dia muka Tuhan takdir dah rezeki. Nya ada lah. Tak mati hamba berjalan di bawah tadbir Tuhan saja. Bahawa syurga itu bagi orang mukmin yang taat akan dia, akan Allah serta tulus ikhlas seperti firman Allah Taala. Syurga pun kalau orang ikhlas ni boleh syurga. Berebut syurga lah. Masalah Tuhan nak pergi syurga kalau kita ikhlas. Tu rezeki pemberian Tuhan. Kena terima kasih banyak-banyak. Hargai syurga tu.
Tetapi bukan matlamat kita syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang mukmin itu akan diri mereka itu. Tuhan kata siapa dia nak jual diri dia kepada Allah, hamba nak beli. Nak beli dengan apa? Dan harta mereka, hamba nak beli harta. Dia mau ada harta. Tuhan tawar tengok Tuhan ni. Padahal pada apa tawar lagu tu. Patut royak derek lalu kata. Dirimu dah hartamu milik aku. Patut Tuhan kecek gitu deh. Mungkin Tuhan milik dia belaka. Tetapi Tuhan pun cara nak kecek dengan hamba dia beradak tengok. Tengok Tuhan ni. Patut dia arah deh. Makhluk. Mu makhluk aku. Mu dengan hartamu milik aku. Patut kecek lagu tu. Tak. Tuhan tawar. Wahai makhluk Tuhan. Siapa dia nak jual diri hamba nak beli. Tengok. Padahal Tuhan kata aku juga. Tapi Tuhan nak kecek kita. Tu kata kalau orang ni nak ajar jadi baik, kita kena kecek dia. Tuhan kecek. Tak boleh kita kena sentak sekali. Style pendakwah sentak dia. Dia kalau orang sentak dia, seru hati. Cengeng muka-muka. Tapi kalau bak kecek ke orang, bak kata ke orang, lipat. Sedap benar. Jadi Tuhan pun kecek lemah lembut. Tuhan kata siapa dia nak jual diri dia dan harta dia kepada Tuhan. Aku nak beli. Nama Allah kecek lemah lembutnya. Pada tu harlah ya. Tak Tuhan kecek lagu tu. Jadi kita ni kena kecek orang lah ni. Lebih-lebih lagi lah ni orang jauh dengan agama. Dunia semakin menekan dia, maka dia semakin nampak dunia. Orang hok jenis gila kepada dunia. Dunia lari kepada dia, ambak lagi. Tapi kalau orang ada hati nak kepada akhirat, lari ikut nak lari. Nak kata gua nak dah. Kita nak akhirat. Kalau orang jenis nak Tuhan, akhirat lari pun tak apa. Yang penting hamba boleh Tuhan. Bisa lagi. Dan dengan apa dia Tuhan nak bayar? Dengan bahawasanya bagi mereka syurga. Hamba bayar dengan syurga. Demo nak tak jual dia harta. Dia demo jual diri demo dan harta demo kepada Allah. Lagu mana? Guna diri kita dan harta kita untuk naik ke agama Allah Ta'ala. Untuk menaik ke Allah dengan Nabi Muhammad atas muka bumi. Berarti kita telah jual diri kita dan harta kita, pemikiran kita untuk agama Tuhan. Jadi pondok ni nak ajar lagu tu lah. Nak ajar entah belajar korban. Korban ni rasa pitik hok entah. Bui semula ke Tuhan. Diri kita, fikiran kita, usaha kita, tenaga kita, harta kita bui semula ke Tuhan. Tuhan kata aku balas dengan syurga. Tuhan janji, bukan nipu kata. Itu bak zuhud. Kalau orang ingat janji-janji tu, maka tidak terasa harta yang hilang. Tetapi orang yang paling hebat, apabila dia ingat Tuhan, dia lupa segala-galanya. Ada orang ingat janji syurga, baru lupa segala-galanya. Hak ni rendah lagi. Hak tinggi lagi ingat Tuhan. Jadi, hati kita ni kena pegang Tuhan. Dalam Hizib Nawawi kata apa? Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah. Bismillah dengan Tuhan, wa dengan bersama Tuhan, pada Tuhan, dalam Tuhan. Semua belaka, Tuhan belaka. Nak ajar kita semua gerak-geri kita bergantung dengan Tuhan. Kita tawakal ke Tuhan, serah diri kita ke Tuhan, bergantung dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan, semua dengan Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan, tujuan ibadat kita ke Tuhan. Jangan tuju kepada muka lain. Al-faslur rabi'. Tuhan kata aku nak pergi syurga, tapi mu jangan buat matlamat syurga. Matlamat tu akulah. Syurga tu bukan aku, syurga tu hadiah aku. Supaya seorang ustaz bawa kotak, miau ayung. Ada orang takut ke kotak tu. Takut amu kotak. Jadi juru. Apa takut ke kotak? Ikhlas ke tak budak tu? Tak ikhlas lagi. Kalau ustaz tu buai rotan dia, nescaya dia tak akan jadi juru. Ada orang ustaz tu buat rotan, piuk-piuk. Dia takut ke ustaz tu. Lagi mana wujud ustaz tu sudah hangpa. Nampak? Dia tak ada rotan pun. Apa sebab dia siku balik juga. Dia siku balik. Nampak? Jadi orang ikhlas kepada tuan dia. Hak tu lebih molek lagi. Al-faslur rabi', fasa yang keempat fi sabri bak sabar. Kita kena belajar ni benda-benda lagu ni, jangan buat rekod sendiri. Rekod lah sabar, duk kerah gitu. Gapo dia sabar, gapo dia. Jadi kena belajar sabar, belajar zuhud. Jangan rekod sendiri zuhud ni.
Zuhud pakai baju pitik sawo siapa dia ajar je. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katanya Tok Syekh Ali Kutai di dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Zahrah, Zuhrah. Zuhrah ni bintai Zuhrah, bintai Zuhrah, bintai. Ada 12 bintai, salah satunya Mushtari, Qamar, Zuhrah. Zahrah bunga. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dapat pahala kebajikan. Maknanya kita belajar lah ni seperti kita buat ibadat Tuhan, seperti kita semaya duha, seperti. Dan menuntut akan dia itu ibadat. Gi cari ilmu, usaha mari cari ilmu itu ibadat, dapat pahala ibadat. Kita belajar tu sendiri, pahala dah. Gi cari dia. Gi cari tempat-tempat mana hak tempat ngaji, boleh pahala. Muzakarah akan dia, saling-saling memperingati, murajaah. Muzakarah. Hayatul ilmi muzakaratun. Hidupnya ilmu tu saling mengingat, memperingati, muzakarah. Pokok maklum duk muzakarah, duk baca, duduk berdebat bab ilmu supaya dapat hasil hak faham yang betul. Pok kita berdebat juga semua ilmu masuk. Bukan ilmu hak kita tak tengah pakat berdebat bab kuih, bab sekut tawa. Boleh ilmu sekut tawa tu. Ngaji lama-lama tanya muzakarah. Oh, muzakarah pun ada. Tok kita kerah selalu. Atau zuhud lagi. Zuhud daripada ilmu panggil. Mazmumah. Kita orang ilmu ni kena tamak sop perkara. Tak jadi mazmumah, iaitu tamak kepada ilmu. Tamak ke sangat ke jadi nafsu. Dah belajarlah. Pandai nafsu dah pula. Tasawuf tinggi telajak. Memang ilmu pun tak sih juga. Tapi ayat cih nak, pelik sungguh. Dan tasbih, muzakarah akan dia itu dikira tasbih. Seperti kita sebut subhanallah, tak berhenti sampai habis murajaah. Dan bahas itu daripadanya jihad, duduk bahas. Hak ni duk waktu tobik hukum, hak ni waktu tobik dalil pula. Hak ni duduk duk cari ilmu hak sebenar. Duduk berbahas cari benda hak pelajaran hak benar. Maka seperti jihad perang sabilillah. Duduk bahas. Wahabi ni betul kau salah? Duduk bahas. Wahabi ni sesat kau tak? Duduk bahas. Wahabi ni lari daripada Al-Quran dan hadis. Sekalipun dia sebut kembali kepada Quran hadis, duduk bahas. Betul kau tak? Katanya tak lagu ni berak bahas. Siapa dia pengasah Wahabi? Bahas berak. Jihad perang sabilillah. Dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Seolah-olah kita dapat pahala sedekah. Kita mengajar ilmu yang kita tahu, kita beri ke orang, maka seperti pahala bersedekah. Ramai lah ni pitih tak ada. Ada orang lah ni pitih ada tapi tak siri ke orang, ada juga. Tapi kalau dia nak beri pahala sedekah, dia ajar ilmu kepada orang. Dan daripada Nabi SAW bersabda, ia adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. Tuhan turunkan kepada kita ni 1000 rahmat pada tiap-tiap hari dan malam. 24 jam lah. 999 bagi ulama. Allah. 999 tinggal so ya. 999 rahmat hak 1000 saat ni turun kepada ulama dan bagi orang yang menuntut ilmu. Jatuh mana situ? Jatuh pondok. Orang ngaji dengan orang ngajar duduk situ, jatuh situ 99.
Dan rahmat yang satu lagi, segala manusia yang lain daripada itu. Allah. Saya Tuhan Jadi siapa dia nak duduk tempat orang Allah Ta'ala saya, rahmat, pergi cari tempat orang ngaji, tempat orang belajar. Dan sabda Nabi SAW, ana khazanatul ilmi wa aliyu babuha. Aku perbendara ilmu. Dalam riwayat lain, ana madinatul ilmi. Aku khazanah Madinah, bandar ilmu. Sebuti bandar ambo. Makna kalau Ali itu pintunya. Ali nak masuk ke mana? Masuk kepada Ali. Yakni ilmu-ilmu tanya Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat iktiraf ilmu Sayyidina Ali. Sayyidina Umar kata, kalau aku memerintah, kalau tak ada Sayyidina Ali, punuh jana aku. Sayyidina Umar baik dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar baik dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baik dengan Sayyidina Osman. Sahabat tak ada pernah baloh pun. Ya kita ada pandai-pandai baloh. Hak ni ahlul bait lain, hak ni sahabat lain, tak ada pernah. Sayyidina Abu Bakar ada anak nama dia Ali, keturunan dia. Sayyidina Abu Bakar ada nikah dengan keluarga Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ada nikah dengan keluarga Sayyidina Ali, keluarga. Sayyidina Ali ada anak dia nama Sayyidina Abu Bakar, nama Abu Bakar ada. Sayyidina Ali ada anak dia nama Umar. Pasal apa dia kata Ali kalau ahlul bait benci kepada sahabat? Kau ni Syiah buat kerja ngaruk Syiah ni kata. Syiah apa dia kata? Habib Omar Syiah dia kata. Nama Omar dah pening kepala sungguh. Omar. Kalau Syiah, dia tak kira letak nama Omar. Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar nama. Ya Allah Rabbi. Syiah lagi. Dia kata buat dia Syiah. Nipu. Syiah nipu jadi ahli sunnah. Aku suka dia jadi ahli sunnah. Dia kata. Nipu pelik sungguh. Orang kalau dia tak suka ni macam-macam hujah orang. Kuat fitnah zaman lah ni. Fitnah dalam internet, fitnah dalam apa. Makan kek pun jadi kafir. Ni makan kek jadi kafir. Sebab tiru orang kafir. Lukis muka macam Joker lagu tu tak jadi kafir pula. Sengih-sengih lagu tu. Pening orang lah ni duduk fitnah dalam internet. Kalau boleh jangan duk baca lah internet mengarut belaka, kosir kodel. Makan kek jadi kafir juga pening. Minum melu tak jadi kat kafir pula. Makan ajinomoto tak jadi Jepun pula. Pelik-pelik. Ambil PhD tak jadi Yahudi pula. Pelik-pelik juga kata. Ana khazanatul ilmi wa aliyu babuha. Aku pembendahara ilmu dan Ali itu pintunya, maka tak kala mendengar oleh segala khawarij. Khawarij ni apa dia? Wahabi. Orang lain ni panggil Wahabi nama dia. Orang zaman dulu panggil khawarij. Khawarij ni apa dia? Orang benci pada Sayyidina Ali. Apabila Rasulullah puji Sayyidina Ali, dia terserah hati lalu. Patut kita kata Allah terima kasihnya puji Sayyidina Ali. Ataupun berbangga. Ada seorang lelaki Rasulullah puji ilmu dia. Sahabat-sahabat kita, sahabat di atas pala belakang. Sahabat-sahabat Nabi semua di atas pala kita junjung, kita mulia belakang. Tiba-tiba ada orang, ada perasaan. Pakloni ada ni. Pakloni ada cerita ni. Cuma nama dia tak ubah, nama khawarij. Malulah dia. Nama dia Wahabi lah ni. Wahabi pun malu lah ni. Demo Wahabi. Ada. Tapi jangan kata kat Wahabi yang seru hati weh. Nama. Demo Wahabi kok. Ada tapi seru hati. Tahu apa seru hati? Demo Wahabi dah tu. Seru hati apa? Supaya demo kalau kecing tengah malam. Siapa dia kecing ni? Yang nak kata yang gitu lah. Demo kecing tu dah. Hamba tak kecing tapi seru hati. Seru hati ke apa dia? Bukan kita buat. Siapa dia makan lada, dia terasa. Tiba-tiba, jangan duk kata lagu tu. Jangan duk kata lagu mana. Seru hati kau mana? Kita bukan fitnah. Bagi disebut dalam sejarah. Bagi disebut dalam gapo. Baca gak buku-buku sejarah. Siapa dia ni khawarij. Lepas tu cerita zaman lah ni. Siapa dia khawarij ni? Ulama sepakat kata khawarij ni popok dia. Popok Wahabi. Ngaku tak sih ngaku Wahabi. Perangai cara mikir supaya Wahabi. Dia mau Wahabi tak? Pelik sungguh. Pakai baju polis. Pakai pistol, pakai apa? Dia mau polis. Bukan polis. Lepas tu pakai ke mana? Tahu? Duduk bala. Pelik sungguh. Orang ni tak ngaku. Ni khawarij. Khawarij ni satu perangai, satu kumpulan yang benci kepada Sayyidina Ali. Tak tahu dia nak marah kepada Sayyidina Ali. Buat apa? Dia nak marah kepada sahabat Nabi.
Manusia ni ingat, kita kena ingat. Kita baik setara mana, orang akan ada orang benci kita. Sayyidina Abu Bakar meninggal. Sayyidina Umar, sahabat ahli surga, nyotikai demo lagi tak puas hati. Sayyidina Osman, juru main, nyotikai bunuh lagi kat orang. Sayyidina Ali, juru ahli surga belaka, kena tikai, kena bahaya kapuk atas kepala, pop, nak pergi semaya subuh. Jangan mau tunggu atas itu aku tu. Sayyidina Ali jalan. Sebab Rasulullah sebut dah, wahai Ali, kata, dia pergi janggut Sayyidina Ali. Dia kata orang akan basuh ke janggut mu ni dengan darah. Maknanya dia tahulah dia akan mati. Maka dia pergi semaya subuh. Ni Khawarij ni. Dia target belaka, bunuh Sayyidina Muawiyah, bunuh Abdullah ibn Zubair, bunuh Sayyidina Ali. Dia bunuh belaka. Saing pada kumpul dia kafir belaka. Oh kafir. Sahabat dia kata kafir. Pok kita, tipis yang makan kek kafir tu. Bagai ni pih. Sahabat hodok semaya, hodok tahajud, hodok ikhlas macam dia kata kafir boleh kata. Pemerintah yang zalim kamu dia karut habis. Oh, hok dia yang betul. Sayyidina Ali jalan berok. Sayyidina Ali lepas pada Rasulullah kata lagu tu dia duk tunggu semacam. Siapa dia kata ambo? Oh, dia basuh jaga ambo. Bukan kata tunggu takut kau dia tak tunggu nak kata ambo dapat pahala mati syahid. Takdirnya pagi subuh pergi jalan. Tengah nak masuk pintu ada orang mai kapok. Pop. Kena atas ni. Kena atas ni. Basuh berjeruk janggut. Meninggal Sayyidina Ali. Siapa dia awak kerja? Khawarij. Lah ni ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah nampak hak jenis berani lawan Wahabi, tengok dia target. Kalau tanah harak dia naik atas masjid. Naik atas masjid dia bong orang duk buat maulud. Dia bong orang duk tengah buat makan, orang duk tengah berzikir, orang duk tengah apa. Hak tu. Yahudi tak tembak, Yahudi tak tahu geng hamba kau ni tak sebut geng dia tapi tak aja sebutin peluru pun tak pergi. Nah. Orang duduk buat gua ni, tok guru tengah mengajar naik atas masjid ni, tembok pom. Malaysia tak ada lagi. Tapi bagi tolong ya. Pala ular ekor jadi ular juga. Ai kata dak Wahabi Malaysia berjuru. Wahabi Malaysia senyap ya, senyap gapo dia dalam hati ketok nak marah. Ku ahli sunnah wal jamaah. Nah. Sopo ya tanah harak mula bertindak agresif dah. Malaysia bertindak agresif juga. Laporan polis, kenyataan polis. Nah. Unit bahagian anti jenayah ke apa dia teroris. Semua Wahabi dia kata. Faham bahagian teroris lagu ni semua Wahabi berlaku. Semua tak ada lagi ajaran sunnah, semua ajaran Wahabi. Sekalipun Wahabi kata bukan teroris ni bukan hamba tapi memang anak buah hamba tapi bukan hamba aja. Tapi semua penganut pok dia berlaku. Pelik sungguh. Tahu lagu mana? Demo buat kuih. Kuih hamba tak demo buat tapi bukan tak buat. Mana tahu? Jadi pening, kecek aku pening jadi pening. Jadi Wahabi ni salah kerajaan Malaysia iktiraf Wahabi ni teroris. Jadi siapa dia berani mengaku Wahabi kau apa dia apa semua, polis duk tengah intik cari nak kerja nak ikat. Boh dalam jarak makan nasi peri lah dia dalam tu. Tu Khawarij. Khawarij ni sudah kalau dia ada pok dia tak tenang negara. Keselamatan pertama salah dari sudut agama, kedua keselamatan negara tu bahaya. Zaman Sayyidina Umar nyo bunuh boleh presiden lah. Sayyidina Umar ni ketua orang mukmin nyo bunuh boleh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ni Khawarij. Apabila Rasulullah puji Sayyidina Ali tak puas hati. Oh, puji Sayyidina Ali. Puji hamba lah buat apa puji Sayyidina Ali. Setara tu dengan sahabat dia buat kerja lagu tu. Kalau masyarakat duduk buat naik seseorang, nampak orang duk suka ke dia, nampak sambutan programa, mula dia. Kalau tepat dia ramai tak apa, jangan tepat kawan tu, ramai jadi tak puas hati selalu. Jalan ni, Khawarij ni perangai jadi nak deki, jadi nak gapo dia. Nah, sebab apa duk gi kat sek-sek bid'ah lagu tu. Madrasah Syiah lah, dia duk gi tepat lagu tu kata. Tepat ambol tak ada orang mari tengok ni kata. Dah lah buat peri kata. Oh nyogi pula kata. Sudah tak puas hati yang ni Khawarij ni. Jadi nak jadi Khawarij ni. Daripada Yahudi. Yahudi pula. Berat kata. Dia asal ni mainnya Khawarij ni asal Yahudi asalnya. Dia main perasaan main kau ni khusus sekali jadi tak puas hati. Setara sahabat dia tak puas hati lagi. Setara pok kita tak menipai. Hasad mereka atas Sayyidina Ali. Deki dia dengan Sayyidina Ali. Tak puas hati apa? Dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali boleh tak puas hati? Boleh.
Kita muka Rasulullah puji dah, Rasulullah jami ahli syurga, patut senyap lah kata gapo dia. Tentu dah Rasulullah tak puji kok se bukan ikut nafsu. Tentu dah hak dia kata tu bagai betul dah, layak dengan dapat pujian tu. Ni kita kata oh ngarut kok se kok dah. Maka berhimpun-himpunlah 10 orang yang besar-besar daripada mereka. Oh, berhimpun 10 orang pakat ni buat kerja jahat. Kita pakatlah. Lagu mana kita nak suruh tarik tauliah dia ke, nak suruh tutup pondok dia ke. Misal contohnya lah. Bagiannya tak berlaku di Amerika Selatan yang benarnya. Lagu mana buat kita samai beramai-ramai kau tempat tu. Lagu mana contohnya lah. Dan berkata mereka itu, kita tanya akal dia. Tanya. Tanya. Pada satu masalah seorang kemudian daripada seorang betapa ia jawab, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seseorang daripada kita berlainan jawab maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim seperti kata Nabi itu. Katanya Yahudi kita tanya soalan siapa? 10 orang. Ya boleh jawab kau dok dengan jawapan berlainan. Nak kata bunyi alim sangat. Sayyidina Ali itu bab kepada ilmu, pitu ilmu. Oh bisa nah. Patut kita deh, tak payah nak uji lah. Barang ni sahih, tak sahih pula. Nah, uji Sayyidina Ali apabila Rasulullah kata Sayyidina Ali ni alim ke apa dia bab daripada ilmu. Tak payah kita tanya. Dah munggu Nabi kejek nafsu. Dok tak puas hati. Nak cari bukti juga. Nah, telefon ke Saudi kau misal contohnya lah. Telefon kau tu kau, telefon kau ni kecek ngap contohnya. Nak cari juga. Biarlah, hamba kami nak bukti lah ni. Ya nah. Maka kata Nabi, maka datang seorang daripada mereka itu katanya dan berkata, "Ya hai Ali, ilmu itu afdalkah atau harta?" Kau mana lebih molek? Harta ke ilmu? Harta boleh kira. Orang lain ni pening lagu tu. Sayyidina Ali jawab 10 jawapan. Berlainan nak kata ilmu lebih mulia daripada harta. Tak pun kita nak nampak harta tu. Maka jawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Ilmu lah. Maka katanya sebab hamba ni Tuhan Nabi Muhammad puji bukan sebab harta, sebab ilmu. Maka kalau kabik dengan ilmu, kalau dengan harta, ilmu lebih tinggi, lebih afdal. Maka katanya apa dalil? Gapo dia dalil? Tanya dalil. Bukti mana? Nah, cutera telefon kat Saudi kau gapo dia? Jawabnya kerana ilmu itu gapo tu? Pusakai anbiya, dan harta itu pusakai Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Katanya Rasulullah Sayyidina Ali, ilmu itu adalah warisan nabi-nabi. Nabi ayat dah hamba turun ilmu. Mana kalau harta ni pusakai Qarun, pusakai Fir'aun dan Syaddad dan gapo dia. Macam semua tu orang jahat belakang pusakai harta. Kemudian maka datang yang kedua. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada orang pendakwah, ada seorang pendakwah beri soalan dalam ceramah dia. Dia beri soalan pula. Orang duk tanya dia pula sebelum orang tanya dia tanya seorang pula. Dia kata kalau betul lah Allah tidak bertepat. Dia tak percaya lah mana tu? Tuhan tak bertepat tu. Kalau betul lah Allah tidak bertepat, sebelum Allah cipta arah Tuhan duk mana? Pening mabuk air tapai dah lah. Saat ni mu kata Tuhan tidak bertepat. Apa tanya tepat dia duk mana? Ingat Tuhan ni tidak bertempat. Sifat Tuhan mukhalafah lil hawadis, berlainan dengan makhluk. Antara ciri-ciri makhluk bertempat. Maka Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. Jenis lagu mana? Dari sudut dia bertempat. Maka Tuhan tak bertempat. Bila kau Tuhan tak bertempat, sebelum ada arah, ketika ada arah, hancur arah pun Tuhan tak ada tepat. Sebab arah ni bukan tepat Tuhan. Katanya Sayyidina Ali, arah ni Tuhan buat bukan nak duduk, tetapi nak tunjuk kekuasaan dia, kehebatan dia. Sebagaimana di dalam hadis kata,
dunia dan seisinya seperti sebentuk cincin di satu padai yang luah. Tu bandingnya dunia dengan arah tu. Nah, maka salahlah soalan lagu tu. Sebelum Allah cipta arah, Tuhan duk mana? Biar yak dah ke Tuhan tidak bertepak. Perbahasa tidak bertepak ni bukan ketika ada arah ya. Ketika tak ada arah pun tak ada tepaklah Tuhannya. Kerana memerlukan tempat, berhajat kepada tempat dan ruang dan masa itu adalah kelemahan bagi satu-satu Tuhan. Nah, maka kalau Tuhan yang sebenar, kerana dia sempurna, sempurnanya sehingga tidak berhajat kepada tempat. Nah, jadi sebelum ada arah, ketika ada arah, hancur arah misalnya, Tuhan tetap tidak gapo-gapo, engkau tu bukan tempat dia. Nah, dan Tuhan tidak bertepak. Bukan kata bukan tempat dia, Tuhan duduk lain kali nusuk ke mana-mana. Tak, Tuhan tidak bertempat. Nah, Tuhan tidak di luar alam, Tuhan tidak di dalam alam, Tuhan tidak di depan alam, Tuhan tidak di belakang alam. Nah, kenapa tu? Boleh kau beramal dengan ilmu yang datang daripada video? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma amalan dia tu tak takut ada cara kaifiat tertentu kau gapo ataupun syarah dia tidak sempurna kau. Kena moleknya bertemu direct moleknya lah. Tapi boleh dah kalau jelas dah boleh beramal dah dengan video, dengan amalan dalam video. Adakah tidak sempurna rukun qauli kalau sakit tekak sah atau tidak solat? Sakit tekak tak ada kaitan dengan boleh baca Quran. Sakit tekak bacalah. Baca sekadar kita mampu. Tak boleh baca derah, baca slow. Baca sekadar kita dengar. Bismillah. Kalau tak boleh baca nak kata mana? Sakit tekak tak boleh suara. Nak kata mana? Baca sekadar kita mampu waktu ambil suara. Tak boleh sekadar tu. Sah, tak ada masalah gapo. Supaya kita sakit. Bukan rukun qauli, rukun fi'li misalnya tak boleh nak buat. Sakit kaki, tak boleh nak diri, duduk. Tak ada masalah apa. Maka rukun qauli pun tak boleh nak sebut. Tak boleh sebut, tak boleh. Sakit tekak, tak ada masalah. Dimaafkan boleh, tak ada masalah. Sah semaya. Mohon ijazah selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Baca berapa kali? 51. Lepas pada subuh. Anak ijazah sebagaimana anak terima daripada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ketua Tariqah Mu'tabarah di Indonesia. Dia ijazah 50 kali selawat Al-Fatih lepas pada subuh. Tujuan dia dapat foto dalam ilmu, dapat foto dalam belajar, dapat macam-macam lah. Mudah segala urusan. Apakah cara untuk hati tenang bila dicemuh orang? Gini, kita rasa sakit hati ni apabila kita nampak orang duk cemuh kita. Tapi kalau kita duk nampak kata Tuhan, ada tu kita silap berkali. Maka Tuhan hantar makhluk dia, oyak kata, kita ada silap ni berkali. Orang duk tuduh kita, kesilapan kita. Kita betul tapi tindakan kita tersalah ke guana. Misalnya, kita niat lagu tu tak ada perasaan nak marah ke orang ke apa dia. Buat perasaan nak marah ke orang. Tapi tidak syarat orang, apa tu? Nampak tak puas hati ni. Ada kita tak puas hati, kita royak tak semestinya kita tu tak tenang hati. Kita maaf dah ke orang tapi kena royak benda ni salah, benda ni fitnah, benda ni gapo. Tak apa, tak semestinya tak menunjukkan orang tu tak tenang, tak. Orang tenang macam biasa ya. Orang hok tuduh fitnah pula tak tenang lah ni, dak kata gaga dilik habis padan Orang hok kena fitnah tak ada masalah gapo. Cuma beritahu tu tak apa. Ni fitnah, ni salah, ni bahaya, ni gapo tak apa. Jadi ingat Allah Ta'ala, lupa ke dirimu, kamu akan tenang. Selagi ke mana kamu ingat makhluk, ingat manusia lain duk cemuhmu, kamu akan rasa tak tenang. Boleh kau dak hurah sedikit mengenai Illuminati? Hamba tak tahulah mana. Takut hamba hurah salah lah. Illuminati ni gapo dia. Ada orang tanya babak yang sepanjang mengenai ni konspirasi. Lah ni bahagia Covid lah, ni konspirasi orang Yahudi macam-macam gini. Orang tanya babo tak ada masa nak tengok benda-benda lagu ni, gapo dia konspirasi ke gapo. Babo yang sepanjang kata ikutlah orang kata gapo dia benda ni konspirasi. Hak penting dia ni bawah takdir Tuhan dulu. Hak berlaku, hak tak berlaku ni takdir Tuhan. Hak penting kita dengan Tuhan lagu mana, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Hak ni Illuminati pada doa tak mengaji. Benar kot Yahudi juga. Dok kecek ke teori konspirasi, boikot gani pada doa tak mengaji. Tauhid tak mengaji, maya Jumaah tak pergi.
Benar juga Yahudi. Katanya. Baik kita tak suruh cara lah. Benda yang berlaku kerja orang jahat dia akan duk fikir siap malas, siap siap. Kita orang bukan jahat ni fikir kerja kita. Lah ni duduk fikir kerja orang tinggal kerja kita. Kalau kita buat kerja kita di samping kita nak dedah kega ni boleh kira. Ni nampak duduk kecil Illuminati pada air pun tak mengaji. Akidah Wahabi. Pedoh apa? Sopo Illuminati dah. Demo salah satu daripada bahar dia panggil apa dah? Projek gagal bagi popok dia. Wahabi. Nah, kecil Illuminati, nampak nak suruh masyarakat sedar, tak sedar. Dia sendiri jadi Wahabi dah. Tak ada apalah. Nah, jadi kita nampak lagu tu. Cara paling molek sekali nak faham Illuminati ni ngaji fardu ain. Tak payah faham. Tak wajib kita tak kenal Illuminati ni. Nah, hak penting fardu ain kita lepas dengan Tuhan. Tapi kalau kita cekak bab Illuminati, fardu ain tak lepas, tengoklah kita. Duduk dengan sekali popok tu. Tentu dah. Lagu tu. Jadi tindakan orang-orang pondok paling tepat sekali. Iaitu lepas ke fardu ain masyarakat, betul ke akidah masyarakat di zaman fitnah, di zaman orang kafir buat macam-macam konspirasi, rencana-rencana nak membunuh ke orang Islam. Freemason lah, Illuminati. Kita sudah kita cara hak kita ni. Kemah hak kita dulu. Hak kita ni rosak banyak benar. Beki hak tu dulu. Hukum beli pakaian banyak tapi kita sipir. Weh. Nak kata bazir takut kata nak pakai. Kita nak ayat lagu mana? Nampak banyak sangat sedekah kat orang lah. Bui kat orang. Ada orang tak ada pakaian, ada orang nak tukar pakaian baru tak boleh. Jadi makruh bazir lagu tu. Ada ulama kata makruh bermewah-mewah. Ada kata bid'ah. Ingat, setiap benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Bukan benda yang dibuat tanpa contoh tu bid'ah. Benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah yang pertama selepas zaman sahabat demo reka ni napih gandum ke. Zaman sahabat dulu makan gandum kasar, capur sekali dengan kulit. Tapi orang zaman ni dia tapih jadi gandum lembut. Oh bid'ah dah lagu ni. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah. Apa? Sebab nak tarik kepada dunia dah sikit. Bukan ngatik banyak dah. Sayyidina Aisyah tak kata bid'ah. Kita lah ni hok ngatik kata bid'ah, hok zikir, hok duk selawat kata bid'ah. PhD tak bid'ah. Pergi cari 2 PhD tak bid'ah. Lah ni kan gila PhD, 4 PhD, 5 PhD. Nak suruh kuat ke apa dia? Orang duk tambah takwa dengan Tuhan, tambah ilmu dengan Tuhan. Saya nak tambah ilmu tu, saya tambah PhD lagi. Kalau betul dia mau nak tambah ilmu, pergi mengaji dengan masyayikh, ilmu banyak sungguh. Dok saya nak lah sikit-sikit CJ tu ini terapan ya jelas lah kata mau nak CJ. Jangan buat alasan lagu tu kalau nak ilmu tu banyak lagi. Maulana habis Sunan Tis'ah. Baca daripada kulit ke kulit tu. Sunan Tis'ah tu. Pasti baca. Apa lambat lah. Lambat boleh CJ, lepas tu tak kena hamba. Hamba nak cepat lah. Boleh 5 PhD tak apa hamba. Gila ke PhD. Bukan gila ke tu. Mati kalau mati lagu tu tak tahulah. Hidup sehari-hari duk usaha kepintaran kita guna, usaha kita guna untuk dapat benda lagu tu. Oh, Tuhan tanya jawab lagu manalah. Nampak dalam agama dah. Tak ada apa. Hukum sipir barang yang tidak boleh dipakai. Jadi siapa? Sipir barang tak boleh pakai. Buat apa dia? Ni kedekut tak ada ewa. Barang tak boleh pakai. Buat lah, bakar lah. Ni barang tak boleh pakai. Wis sedekah kat orang pula. Apa orang nak pakai lagu mana? Barang tak boleh pakai. Tak apalah, kamu nak boleh pahala. Pahala apa? Berdosa pula. Hina orang pula. Wih barang kau tu. Hukum ikat cicing. Perak tapi kukunya dibuat daripada suasa. Gini, suasa ni tak boleh pakai sebab dicampur daripada emas. Mazhab kita pakai sikit kau banyak suasa, buat kuku pun tak boleh. Hukum dia haram. Kecuali darurat. Darurat lagu mana? Gini. Babo-babo tani kadang-kadang dia pakai. Ni, cicing perak tapi ni kuku dia ni buat daripada suasa. Kerana suasa ni lebih kukuh, kuat daripada perak, maka dia nak pegang mata zamrud harga 20,000 Cekak nak pakai dengan ikat. Kalau ikat dengan perak, cicing kuku dia tak kuat, jatuh. Gila 20,000 tu. Necak tak guru pondok pun 20,000 awet-awet. Nampak selok jenis tasawuf sebelah ke. Nampak supaya tasawuf dah, tapi cicing ketar 20,000 bagai.
Maka dia buat istihad dia kata cicing kena pakai suasa di kuku sebab kukuh dia pegang kuat kukuh. Maka dimaafkan kerana nak jaga harta dia kata. Tu ujuh pokok dia lah. Asalnya pakai suasa tidak dibenarkan. Kerana dia masuk kategori memakai emas. Ada pendapat kata suasa bukan emas. Suasa ni campur dah bukan emas. Jadi khilaf ulama. Hak moleknya jangan pakai. Hukum seorang mengatakan dia tidak gemar kepada agama. Tak sih ke agama, tak minat kepada agama. Tak ikhlas lah dia nya gitu dah lah. Kita semaya, ada yang suka semaya. Ambo pun malas juga semaya subuh tapi nak kata guana, bukan gemar sangat pun semaya subuh. Betul. Kita dari hati aku tu sebenar. Pak jadi murtad dah kau. Tak ikhlas dia panggil. Tak ikhlas. Wak kerja biar suka ke agama ni lagu tu lah kita fahamnya. Jaga-jaga gaduh nak kata orang tu kafir. Adakah wang zakat tidak boleh digunakan untuk bina bangunan? Dia boleh kita nak bina kepada dia jet kongkok pun boleh, tak ada masalah. Bina bangunan tak masalah. Tapi kena serah kepada orang lah, kepada orang. Lepas tu dia nak bina bangunan, dia nak buat apa dia tapi kalau direct, zakat tu untuk bangunan direct tak boleh. Nak buat masjid, zakat tak boleh. Kerana zakat kena kepada asnaf hok lapan asnaf tu kena jadi kena orang berhutang. Kalau jadi nak ke masjid boleh. Cari seorang pengurusi masjid ke, dia berhutang atas nama dia, beli barang seminggu apa dia, maka siapa dia nak bayar zakat, bayar ke ambo sebab ambo berhutang untuk buat masjid lah ni. Boleh? Bayar kepada pengurusi. Dia akan bayar hutang dia ambil barang untuk buat masjid. Jangan ikut masjid direct, tak boleh. Kena ikut orang. Hukum menolak ijma' ulama' dan qiyas. Ijma' ulama' dan qiyas boleh kau tak tolak ijma' ulama' dan qiyas? Khilaf dalam mazhab kita. Benda ini tidak menjadi usul di dalam akidah. Tidak menjadi usul dalam bab akidah. Tidak jadi kafir, tidak jadi gapo. Ijma' qiyas sebab dalam mazhab lain dia guna muka lain. Sumber hukum. Dalam mazhab ni guna sumber hukum lagu ni. Sumber hukum lagu ni. Dalam mazhab kita Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istishabul asli kau dia tak ingat dah. Lepas tu hak lain gunakan amal ahmadinah macam-macam. Jadi masalah sumber hukum hak disepakati hanya Quran dan hadis saja. Ulama dan qiyas ada ulama hukum ke menolak ijma' jadi kufur, ada. Sebab suatu benda nak menjadi ijma' ulama mesti kena mari Quran, hadis dan sepakat ulama. Ada ulama kata peringkat paling tinggi dalam sumber hukum adalah ijma'. Kerana kalau benda ni dalil dia apa? Al-Quran ya. Ada dalil, benda ni dalil dia hadis saja, hadis ya. Kalau ijma', Quran lagi, hadis lagi, ijma' lagi, sepakat ulama. Maka nak ijma' satu benda mesti kena ada dasar dia, kena ada dalil dia. Dalil daripada Quran dan hadis. Berarti hukum yang dikeluarkan daripada ijma' lebih kuat berbanding dengan Al-Quran semata-mata. Maka ada ulama kata ingkar ijma' jadi kafir. Siapa dia kata ingkar ijma' tak jadi kafir? Ibnu Taimiyah. Apa sebab dia ingkar ijma'? Lagu tu. Maka benda ni khilaf sekali pun itu. Tetapi ahlu sunnah ramai yang kata ijma' ni ingkar ijma' boleh jadi kufur. Qiyas ni masalah lebih kecil lagi. Apa hukum jika seorang ibu tidak mahu mengalah kepada anaknya? Apa tak singat? Gapo dia ni cerita gocoh main gusti. Gapo dia ni? Tak sing mengalah gapo dia? Atas dasar gapo dia balah kau gapo. Jadi soalan ni terlalu pendek cerita hangpa tak faham. Jadi hangpa nak kata ngalah sebab gapo. Supaya cerita waktu belah waktu takut hangpa tak tengoklah mana tak ingat cerita dia. Apa yo cerita lagu mana. Yo gini pendapat geng engok. Kalau kita bersalah dengan ibu tak singalah atas dasar gapo dia benar dia salah. Kalau dia salah, ibu tok wali tok guru kena ngaku lah kita salah. Tapi kalau ibu tu benar, ya kena senyap lagu tu lah. Anak pula kalau dia salah kena ngaku salah. Kalau dia benarlah. Cuma jangan balah dengan orang tua kita. Dia orang tua kita kena hormat ke dia. Berlainan pendapat tak apa. Kita kalau ngamik, kalau bab ni kita tak boleh pergi ngamik. Tak apa. Tapi tak semestinya kita kena lawan dia, kena kurang ajar dengan dia, tak korang jepuk ke dia, dak korang jepuk sepatutnya.
Tu muamalah kita. Kita kalau balah tak boleh nak kawal lalu perasaan jadi balah mucu mulut apa tak sih basuh pinggir tak sih kau. Dak. Hak tu salah lagu tu. Salah anak. Anak mesti salah lagu tu. Anak mesti taat kepada ibu sekalipun tak bercanggah pendapat dengan dia. Kalau benda harus molek ikut orang tua lah. Kalau hak benda wajib, hak benda haram barulah tak boleh. Seperti dia ajak maksiat kau, dia ajak benda kafir, barulah tak boleh. Dalam Al-Quran kata deh. Hak selain daripada tu benda-benda harus tu ikutlah dia. Semua ijtihad masing-masing tu guys, sopo ya. Amal bismillah 1000 kali menyebabkan mulut masing. Kalau orang nak mulut latah benda tak molek akan jadi juga kau. Jangan duk amal lah bismillah 1000 kalau kita jenis mulut mengapu kau si kodek tak sedap amal lah. Takut jadi mengarut kau si kodek pula. Namun kita kata-kata puru orang tu kata puru, dosa belaka kita. Benda tu jadi seolah-olah kita doa ke dia. Jadi mulut masing ni macam doa dia lah. Maka kalau kita hati jahat, mulut jahat, kita doa tak jahat kau orang, Tuhan kabur. Lepas tu dosa kita lah. Boleh dosa. Tak makbul pun dosa. Dah doa tak molek pada tu orang ni. Boleh kalau kita buat air tawar guna selawat Jibril. Ikutlah. Bacalah selawat kau baca gapo benda-benda baik, selawatlah boleh. Tak ada masalah, boleh. Seorang bapa tidak beri nafkah kepada anaknya, apakah hukum seorang anak bila ambil duit bapa tanpa pengetahuan untuk belajar dan makan? Boleh, tak ada masalah apa. Tapi sekadar dah. Sekadar. Boleh kita curi pitih mak pok kita. Isteri. Dalil dia isteri Abu Sufyan mai ngadu kepada Rasulullah, dia kata Abu Sufyan ni Allah kedekut pahit payah pitih. Boleh kau ada hamba curi untuk nafkah hamba dan anak-anak? Rasulullah kata ambil sekadar kamu perlu sahaja. Jangan ambil 50 ya, 10 ya. Sudah. 50 ya, alih-alih curi. Tak boleh kan, terlebih tu. Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang terkadang dilanda kemurungan dengan emosi tidak terkawal? Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Yakin kita ni hamba Allah. Kita tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita tidak mampu nak membahagiakan diri kita. Kita tidak mampu buat apa-apa pun. Banyakkan sebut la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nabi kata obat kepada 99 penyakit. Paling kurang keluh kesah. La haula wala quwata illa billah. Selawat obat kepada 99 penyakit. Penyakit paling rendah sekali boleh rawat dia dengan la adalah penyakit keluh kesah zaman lah ni. Zaman tekan. Dia panggil pressure ke apa dia, tekanan perasaan. Sebab orang lari daripada Allah tu, lupa Allah Ta'ala. Dia kata orang pakai telekung tu tekan juga. Dia tak ingat Allah, dia ingat telekung dia. Dia tak ingat Allah. Kalau ingat Allah, dia sungguh-sungguh urusan dia kepada Allah, insya-Allah akan ada ketenangan. Sebut nama Tuhan, selawat banyak-banyak. Adakah benar susu talbinah resipi daripada Rasulullah untuk menghalal kemurungan? As-sudah. Saya jual susu talbinah ni kali. Talbinah ni makan sunnah lah. Amo tak ingat lah mana dah ada dalil dia. Rasulullah kata nak hilang ke murung, lo ni ke macam-macam. Bipolar disorder lah gapo dia tekanan ni. Balik ke mana? Ada makan ni boleh membantu. Antaranya talbinah. Ia menyebabkan kita jadi tenang. Ada makan ni menyebabkan jadi gelisah. Makan ni panah, makan ni mandu jadi gelisah. Tak boleh nak tidur suruh. Dia gelisah. Ada makan ni jadi tenang macam pok kita. Tak makan pun tenang, tidur semua macam ni. Di balik sana talbinah. Jadi kalau berat lagi mari duk pondok memang bisa pada talbinah. Rasa-rasa ada hadis mengenai talbinah ni. Hadis kau ulama kata khasiat talbinah ni menenangkan macam coklat. Coklat ni kalau kita makan dia tenang pemikiran kita, tenang. Coklat. Lebih-lebih kali dak coklat. Coklat gelap tu, coklat tua tu. Makan. Makan coklat. Memang tenang sungguh. Dia kata minum Milo jadi sihat dan kuat, minum Milo tidur selalu. Memang tenang sungguh. Bukan jadi sihat, jadi tidur. Jadi coklat ni jadi slow kita, jadi slow tenang. Manis dia menyebabkan aktif pula. Adakah orang yang berzina perlu menikahi pasangan zina sebagai balasan tanggungjawab dia? Bukan, tidak wajib. Tidak wajib dia menikah dengan orang yang berzina dengan dia. Dia pun tak sih. Sudah tanya mak rempik. Dia nak bosia. Bosia, bodoya, botigoya gitu. Tak sih dia. Dia nak apa isteri dia? Pakai telekung. Hak solehah, hak taat, hak pandang masuk.
Lepas tu awak duk dengan tino ni, saja saya nak layan nafsu saya, ya, nak pelepas nafsu saya. Kalau tino pula gila pula. Tak ada apa. Bui tubuh kepada lelaki. Dia tak tahu lelaki ni kaki boyo. Boyo di bahiko. Bagaimana aurat kita dengan orang bukan Islam? Aurat kita bukan dengan Islam, tengok kalau kita tino kau jatuh. Kalau kita tino aurat ketika buat kerja. Ni. Muka, separuh tangan, separuh kaki. Jadi boleh pakai boleh buka telekung ketika dengan orang kafir, tak ada masalah. Tubuh tak boleh buka. Sebab orang kafir ni tidak amanah, dia akan cerita aib orang perempuan kita kepada orang jantan dia. Nak pergi spa. Spa lagu mana? Bau urut kepala tak apa. Tapi kalau buka baju ke apa dia tak boleh. Daripada orang kafir. Tapi kalau nak pergi gunting rambut tak apa buka. Dengan orang kafir tak apa. Gunting sini. Ambil puyuk tok atas kepala. Comel kemai nampak ni. Betul puyuk betul. Siap ada lingo. Lingo puyuk warna. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina